Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih yang tak terhingga saya kepada yang dihormati Tuan Rosman bin Abu Bakar selaku Timbalan Pengarah Penjara Kajang, yang dikasihi Nazir Masjid Tuan Marzuki Azmi bin Bidi, Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid, pegawai-pegawai penjara, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan haji, tuan-puan hajah yang dimuliakan. Semoga semuanya hidup dalam keadaan diberkati Allah, rezeki yang mendapat rahmat, dipanjangkan usia, dimatikan dalam iman. Amin. Termenung pula. Dan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, dan didekatkan jodoh bagi yang telah lama sunyi. Amin. Macam kuat sikit tu. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersempena ceramah ataupun program ceramah perdana pada malam ini, saya dipahamkan juga bersempena sambutan Hari Penjara yang ke-228, kalau tak silap saya, dengan di bawah tema pemulihan dinamik pengintegrasian strategik. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang tajuk yang telah dimaklumkan oleh pengerusi majlis tadi akan sama-sama insyaAllah kita bincangkan, tuan-tuan ya. Muslimin muslimat yang dimuliakan, malam ini kita akan bicarakan tentang satu tajuk, iaitu 5 golongan. 5 golongan yang pelik tapi benar. Maknanya golongan ni dia sangat pelik, tuan-tuan. Pelik sangat-sangat lah. Tapi apakan daya, dia memang hidup di kalangan sekitar kita. Dan tak kisahlah yang penghuni yang kat dalam tu ke, atau yang kat luar ni ke. Kita cuba tengok kalau kita ini sebahagian daripada 5 golongan. Sebab kita ni hidup di atas dunia ni, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini pelbagai jenis latar belakang. Kita ni semua datang daripada macam-macam jenis latar belakang. Allah sebut dalam Quran, Allah menjadikan kita ini syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah kata, aku menjadikan kamu ini berbangsa-bangsa, bersuku kaum yang berbeza. Tujuan dia ialah supaya kamu lita'arafu, supaya kamu saling mengenali di antara kamu. Kenal ni bukan setakat kita kenal siapa nama dia, dia duduk daripada negeri mana, asal mana. Tapi Allah suruh kita tengok dan belajar sesuatu daripada setiap dari kalangan kita. Macam mana kawan kita tu boleh jadi pegawai yang berjaya, macam mana kawan kita tu boleh jadi kaki tangan penjara yang cemerlang, macam mana pula dia ni boleh jadi staf yang paling ceroy sekali, macam mana dia ni boleh jadi, nak kata mangkuk ayun teruk kan. Nak kata dia ni orang tak boleh pakai lah. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Itu tujuan Allah menjadikan macam-macam jenis orang. Kalau dunia ni nak jadi makmur semua, Allah bagi semua jadi baik. Semua baik. Apa benda pun kita tak boleh belajar. Sebab itu Allah jadikan macam-macam jenis manusia, macam-macam jenis latar belakang. Ada orang Kedah, orang Terengganu, Kelantan, Selangor. Tiap-tiap negeri ada kelebihan dia. Tiap-tiap negeri ada kelebihan. Kalau orang Kedah,
Kelebihan dia apa? Ha? Orang Kedah ni kalau dia cakap tu bunyinya macam kasar tapi hatinya mulia. Siapa tahu orang Kedah sini. Kan? Saya dulu nak menikah dululah. Saya dulu tak bercita-cita pun nak dijodohkan dengan orang Kedah dulu. Saya dulu minat nak cari orang Kelantan tau dulu. Pasal apa? Pasal orang Kelantan ni kalau dia kecek tu lembut, sedap. Jadi saya duk bayang kalau isteri orang Kelantan ni mesti lembut, dia marah. Orang Kedah ni bukan kasar sangat, tapi macam itulah bunyinya. Isterinya tu ialah suami balik kerja lambat, bini dia lambat balik tumbuk tabuh atas belakang lambat. Cubik belakang lambat. Jadi dia bunyi dia kasar sangat. Tampak tumbuk buh kan. Yang bodoh pahang apa semua. Dia keluar benda hak kita pun kasar takutnya. Tapi bila dengar orang Kelantan cakap sedap. Nate baru. Bodoh. Lembut bunyi dia, lembut. Kalau saya tengok orang Kedah lah, kalau dia marah lah, dahsyat sungguh. Tapi hatinya mulia. Itulah. Ini tiap-tiap negeri ada kelebihan. Bahasa pun lain-lain. Sebab tu orang kata, kalau suami orang Terengganu, isteri orang Kedah, memang selamatlah rumah tu. Memang bahagia rumah tu. Isteri orang Kedah, suami orang Terengganu. Isteri tu masuk bilik air, sekali nampak ular. Orang Kedah ni, walaupun ular tu ular lidi, besar wayar ni pun, tapi dia punya jerit macam anaconda. Ular kan, ular. Dia mana? Kalau orang Kelantan kan lembut. Ular. Mailah anaconda pun ular ya. Bini dia ular. Suami orang Terengganu, mai tengok. Katok. Isteri dia kata, abang ni bodoh ke apa? Orang kata ni ular, dia kata katok pula dah. Nampak? Itu boleh jadi khilaf pun dalam rumah tangga ni. Lain-lain negeri pun. Dia pasal orang Pantai Timur ni, dia jangan sebut bodoh. Pasal bodoh ni benda menghina sangat. Saya dulu tak faham kata benda tu bengong tu okey lagi. Mu ni bengong okey lagi. Tapi bodoh tu bunyi kasar sangat. Memang kecil hati lah. Pasal bodoh ni memang kosong lah. Saya dulu kalau pergi Kelantan, turun di area Bacok mana tu, turun ceramah, lepas tu ada orang ajak pergi makan. Duduk di meja makan, budak datang minta order. Order. Pak Haji tu kata, roti bodoh sah. Saya pun roti bodoh. Tengok dalam menu tak ada pula roti bodoh. Rupa roti bodoh tu roti kosong. Bodoh tu kosong. Tak kosong. Bodoh roti bodoh. Roti bodoh. Jadi saya ni jenis tak minum air manis. Air bodoh ada? Air bodoh. Air kosong. Tak ada sini air bodoh. Roti bodoh ada. Gitu. Lain negeri, lain dia punya alsinatikum ataupun lisan berbeza. Kalau pergi ke sebelah Sarawak sana lagi syok. Saya ceramah kata tempat. Kalau pergi ke Sarawak sana, ada tempat saya pergi tu, dia orang tanya, ustaz, tuan-tuan tahu kan kalau sombong orang Sabah Sarawak cakap apa? Orang Sarawak cakap apa? Lawa tu sombong. Jadi kita jangan sebut akak ni lawa lah. Lawa tu sombong. Sia-sia di mana-mana. Baru saya tahu. Jadi macam khatib naik atas mimbar, biasa Bilal akan bagi tahu jangan bercakap-cakap ketika khatib berkhutbah. Siapa bercakap-cakap nescaya sia-sialah pahala Jumaatnya. Jadi kalau di sana tak boleh cakap yang tu, nanti dia salah faham. Siapa yang bercakap-cakap nescaya di mana-mana pahalanya. Mari kita bersembang. Elok sangat. Di mana-mana sia-sia. Tak apalah, cuma nak bagi tahunya perbezaan kita hidup dalam dunia ini lain manusia, supaya Allah nak tengok di kalangan kita ni li ta'arafu, saling berkenal-kenalan. Sebab yang paling Allah nak tengok di kalangan kita adalah hujung ayat tu apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang bertakwa. Kan? Allah Ta'ala bukan nak tengok luaran kita, engkau asal negeri mana, kan? Kau orang mana sekalipun, itu tak kisah. Yang pentingnya ketakwaan di dalam hati itu, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan yang dimuliakan. Siapakah 5 golongan
yang mana kita nak berkenalan supaya mudah-mudahan yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sempadan dan dijauhkan. Apa dia tuan-tuan? 5 golongan itu saya mulakan yang pertama sekali. Golongan yang pertama ialah, kata ulama, manusia yang pelik tapi benar. Ada atas dunia ni wujud orang macam ni. Yang pertamanya ialah manusia yang alim tapi zalim. Pernah jumpa? Ha? Ke duduk sebelah kita? Dah. Astaghfirullahalazim. Ini semua soleh-soleh. Yang dalam tu ha. Astaghfirullahalazim. Pandai. Kan? Dia alim tapi zalim. Ada tak orang macam ni? Nak angguk pun risau. Nak geling pun macam ada. Ada manusia dia ni alim tapi dia zalim. Ada? Pelik tak? Pelik tak? Pelik. Pasal apa? Sepatutnya dia alim dan soleh. Tak? Alim tapi zalim. Oh, dia punya sarban 2 kilo. Biji tasbih besar bola golf. Subhanallah, subhanallah. Tapi dia punya mulut tu, ya Allah, sabar je lah. Insurans tak ada apa. Mulut dia, kata-kata dia, perangai dia. Oh, ada orang macam ni. Dia alim tapi dia zalim. Banyak tuan-tuan dalam dunia ni. Kita mudah faham tuan-tuan, kalau nak kenal siapa alim tapi zalim ni senang ya. Iblis ya. Iblis. Jangan tanyalah duduk section mana. Iblis takkan tak kenal Iblis. Saya dulu masa di Mesir, kami rindu masakan Malaysia. Mintalah kawan seorang tu, dia pandai masak, dia buat nasi lemak. Nasi lemak, lepas tu mesti ada ikan bilis. Jadi masakan kita ni nak bagilah jiran-jiran Arab ni rasa. Jemputlah jiran Arab tu. Orang Arab ni dia tengok nasi, dia tengok telur tu biasa, tapi yang dia pelik tengok ikan bilis tu. Dia ambil seekor tengok. Dia tak pernah nampak kan. Dia tengok, ish haza, benda ni, apa ni, ikan apa ni, kecil sangat ni. Dia tengok kita makan ikan kecil kan, tu yang dia ingat orang Malaysia badan kecil-kecil. Dia tak tahu kita bukan tak ada ikan besar, tapi tak kena lah dengan nasi lemak kan. Takkan ikan jerung nasi lemak, tak kena. Dia ambil tengok, ish haza, ikan apa ni? Kita pun bagi tahu lah, bilis. Iblis! Dia kata orang Malaysia makan iblis. Dahsyat sungguh. Iblis. Yang dikatakan alim tapi zalim, kalau nak kenal mudah fahamnya siapa? Iblis lah. Iblis ni dia makhluk yang alim tapi dia zalim. Iblis makhluk yang alim, dia banyak ilmu. Sebab itu dia kalau dia nak patahkan kita, dia nak rosakkan kita, dia nak sesatkan kita, senang. Senang sangat-sangat. Tu yang kita takut tuan-tuan. Kadang-kadang lagi tinggi ilmu kita, lagi banyak amalan kita, lagi yang tu, yang general punya yang datang tu, yang pangkat tinggi punya tu. Ini kalau yang baru nak bertaubat ni semua, mungkin bangkali dia hantar yang budak praktikal lah. Budak praktikal, budak intern lah. Ni kacau lah, budak tu macam baru nak bertaubat, nampak? Baru nampak hari ni semayang kan. Lebih kacau dia. Tapi yang soleh-soleh ni semua, yang imam-imam ni semua, ini yang pangkat besar yang datang kacau ni. Sebab itu ingat, manusia kalau perangai dia tu alim tapi dalam masa yang sama dia tu zalim, itu sama macam iblis. Kalau dalam kalangan manusia, ada manusia yang macam ni, ada. Antara yang saya ingat juga, di antaranya ada satu orang ulama, dia ni ulama, dia ni orang ada ilmu. Tapi dia hidup zaman Nabi Musa alaihi salam. Namanya Bal'am bin Baura. Pernah dengar nama ni? Tuan-tuan kalau cari Facebook tak jumpa, dia tak ada dah. Zaman Nabi Musa dulu. Namanya Bal'am bin Baura. Tuan-tuan kalau rajin boleh baca surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Tuan-tuan boleh jumpalah sedikit sebanyak kisah tentang dia. Quran dia tak detail, tapi dia bagi tahu sikit-sikit lah gambaran orang tu. Siapa dia Bal'am bin Baura ni? Dia hidup zaman Nabi Musa. Dia punya power tak power dia, ada riwayat sebut anak murid dia jalan atas air. Anak murid dia tahu, bukan dia. Bayangkan dia, anak murid dia jalan atas air kan. Lagi apa? Dia tu sendiri disebutkan kalau dia tadah tangan, Allah makbul. Dia tadah tangan, Allah makbul. Orang tak berani cari pasal dengan dia.
Dia tadah tangan saja. Dia mohon pada Allah, yang dia minta Allah perkenankan. Kita lama dah minta kan? Kan? Tak dapat-dapat ni nampak. Dia tu tadah dapat. Bayangkan, soleh tak soleh, power tak power dia. Tapi tuan-tuan tahu, matinya kafir. Matinya dalam kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda ni, saya masa belum belajar kisah tafsir surah Al-A'raf ni, baca cerita tentang Bal'am bin Ba'ura ni, terkejut cipan juga lah kita ni, no? Terkejut monkey, terkejut chimpanzee, semua ada. Tak, pasal kita membayangkan kalau hidup dia baik, mati mesti baik. Tak. Satu jawapan mudah untuk kisah ini ialah, orang yang hidupnya soleh, orang yang hidupnya baik, belum tentu matinya baik. Belum tahu. Belum tentu. Sebab itu sesama kita jangan sembang lah. Jangan duk sembang hebat lah. Kan? Mana tahu kok kita ni malam ni dengan ceramah, ada kawan mungkin tak datang. Nanti balik kawan pun tanya, dari mana? Salah soalan. Salah soalan. Kau tak nampak aku pakai ni? Kau tak nampak? Takkan kedai urut. Inilah ciri-ciri ahli syurga. Kau orang semua panas, kau tahu? Panas. Omboi, dia orang panggil apa? Bajet bagus. Oh jangan. Kita belum tahu. Hidup mulia belum tentu jaminan kita mati dalam keadaan yang belum tahu. Hak duduk dalam. Memanglah dia duduk dalam. Tapi kita belum tahu dia nak ke mana. Sekali jumpa dalam syurga. Syurga juga. Ya, cikgu, ingat cikgu saja masuk syurga. Saya syurga juga. Oh, syurga juga. Macam mana buat? Rahsia. Mana tahu tuan-tuan. Sebab tu kita dalam hidup, Allah sendiri mengingatkan kita dalam surah An-Najmi ayat 31 ke 32. Balik cek Allah sebut, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Allah kata, janganlah kamu menganggap diri kamu suci. Jangan anggap diri kamu ni bersih dari dosa. Jangan anggap kamu tu dah cukup mulia. Jangan. Kerana Allah kata, aku sahaja yang tahu siapa di kalangan kamu yang paling mulia. Dulu di kampung saya, oh ini rakam ni. Adalah, saya dulu kampung banyak. Saya berpindah kanda. Ayah polis, banyak pindah-pindah. Nak cover line. Adalah salah satu kampung saya pernah duduk dulu, ada satu budak ni dia memang jahat lah. Dia punya jahat tak jahat dia, sampai geng-geng Samsing pun benci dengan dia. Tuan-tuan faham tak? Okey, dia jahat. Lepas tu ada hak dah lama jahat, benci dengan dia. Tuan-tuan faham tak? Berapa kali jahat ni? Ini jahat boboiboy kuasa 5 ni. Ni memang jahat sangat. Dia pun kesian juga pasal dia mak bapak bercerai. Jadi dia pun kena buang sekolah. Apa jahat dia tak buat, dadah lah apa, macam-macam lah, pecah rumah semua dia buat. Tapi dia seorang-seorang. Yang lain-lain ni jenis berjamaah. Dia lonely, single. Dia rompak apa, pecah rumah seorang-seorang. Ni memang power lah, dia seorang kan. Lone ranger lah. Tapi ringkas ceritanya, orang kampung sampai benci kat dia. Orang kampung benci. Sampai orang kampung cakap, dia ni kalau boleh lah, biar mati di sambar peti, mati celah tayar lori, terbenam dalam bumi. Orang kampung kan punya marah. Mulut tu memang Dalam ramai-ramai tu ada seorang pakcik masjid lah. Dia kata orang kampung semua tak patut cakap macam tu. Kita ni patut doa yang baik-baik. Apa kata kita semayang hajat supaya budak tu meninggal? Saya rasa pakcik tu lagi teruk kot. Orang kampung tu dia direct juga. Ni ajak main hajat supaya budak tu meninggal. Lagi teruk pakcik ni. Tak apalah, ringkas cerita. Pakcik tu meninggal dulu. Pakcik tu meninggal dulu. Di sekitar dia panjang, ni saya ringkas Pakcik tu meninggal dulu. Kita ni dalam grup WhatsApp adalah reunion taman duduk sembang-sembang balik. Budak tu tuan-tuan sekarang ni dah jadi Tok Bilal masjid lah. Jahat tak jahat manusia dia ni dulu, sekarang ni dah jadi Tok Bilal. Bukan jemaah biasa, tak main jemaah biasa. Ini Tok Bilal tu 5 waktu sehari dia duk azan.
Nak bagi tahunya apa tuan-tuan? Inilah manusia. Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nak ubah hati tu dalam tangan Allah aja. Bila-bila masa dia boleh ubah. Dalam ramai-ramai di kalangan kita ni, kita tak tahu siapa di kalangan kita yang doanya makbul. Kita tak tahu. Selama mana kita menguruskan kawan-kawan yang duduk dalam tu tuan-tuan, berapa ramai di kalangan kita yang pernah mendoakan supaya masing-masing tu dapat hidayah. Tak larat doa Ustaz. Hari-hari duduk mengaduh dengan dia. Buat macam mana tuan-tuan, dia memang macam tu kan. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang boleh doakan dia supaya dia dikurniakan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita nak doa pada Allah supaya dia tu sendiri dapat petunjuk dari Allah. Dan kita pun sama, matinya kita dalam keimanan, matinya kita dalam kemuliaan. Jangan hidup saja baik tapi mati kita dalam kehinaan. Tu yang kita takut. Atau ada juga manusia yang alim tapi zalim. Maknanya apa? Dia ni orang banyak ilmu tapi dalam masa yang sama dia buat kezaliman juga. Kalau tuan-tuan baca dalam kisah Bal'am bin Bawra' ni, dia ni satu ulama, banyak ilmu, tapi puak-puak musuh, orang-orang kafir minta supaya dia ni sendiri dengan satu jumlah duit bayaran banyak, engkau lawan Nabi Musa, kita orang bayar lah. Dia pun kata, oh nahi, takkan. Aku tetap tauhidkan Allah, aku takkan buat apa-apa. Kau bagilah berapa banyak pun, aku tak akan ambil punya. Oh, dia tak goyang tu. Tapi yang puak-puak musuh pun pandai. Dia pergi jet kat isteri dia, bini dia. Tolong jet sikit dengan abang tu. Nak bagi banyak duit ni, kita nak bagi projek banyak ni. Bagi projek, kita bagi tanah, bagi tender kantin sekolah, banyak nak bagi. Macam mana? Jadi orang perempuan kan, abang, ambil lah, lepas tu taubat lah. Memang sungguh tuan-tuan, dia ambil sungguh. Memang dia terima pelawaan pihak musuh. Itu yang Allah marah tu. Allah marah pada golongan-golongan, engkau ada ilmu tapi engkau kalah terhadap pujukan dunia. Al-fulusu fid dunya wal mampusu fil akhirah. Faham tak? Tu bukan hadis tau. Tu saya lagi cari hadis riwayat mana pula ni. Riwayat Ustaz Ilyas. Dunia engkau selamatlah, akhirat kau jawab sendiri. Oh, banyak tuan-tuan orang macam ni. Orang yang pecah amanah, orang yang seleweng, orang yang menipu. Takut tuan-tuan. Dia dalam dunia ni ada 3 benda kan? Orang tua-tua kata 3 ta kan. Kalau tak pandai jaga, rosak, musnah, binasa manusia tu. Macam mana pangkat jawatan tinggi, ilmu tinggi, reputasi hebat macam mana pun, tapi kalau dia tak pandai 3 benda ni, tak boleh urus dengan baik, musnah nama dia, musnah nama baik dia. Apa dia? Harta, wanita, takhta. Ni 3. Wanita, harta, takhta. 3 benda ni tuan-tuan tak urus dengan baik-baik, rosak. Yang pertamanya apa tadi? Wanita. Berapa ramai di kalangan laki-laki habis nama baik dia yang dia bina selama ni. Tuan-tuan, nak bina nama bukan sekejap tau. Makan tahun nak bina nama, nak bina kepercayaan orang. Tapi sekelip mata nama tu boleh hilang kerana perempuan. Hari ni kita duduk dengar skandal-skandal semua bab perempuan kan? Banyak semua kes perempuan lah. Kes perempuan. Seorang anak yang soleh boleh hilang kesolehan kerana terlalu dengar cakap bini. Ada tak? Ada. Saja tak nak angguk kan, gerah lu. Dah. Kan? Ada anak yang soleh tapi hanya dengar cakap isteri, terus boleh jadi tak soleh. Ada isteri macam ni. Sebab itu tuan-tuan, ni adik-adik mana yang tak menikah lagi yang menikah pun samalah. Doa pada Allah supaya isteri kita ni jadi isteri yang menyokong kita untuk taat kepada ibu. Tapi bukan maknanya kita dengan mak kita saja, mak mentua buat tak peduli. Tak. Tapi jangan sampai kerana isteri kita lupakan mak kita. Jangan sampai macam tu. Ni kadang nak balik raya pun bergaduh bertengkar. Nak raya mana? Suami kata, saya ni anak laki-laki, mesti taat pada mak. Awak mesti ikut saya. Itu zalim sangat. Sampai mentua tak pernah balik. Ada. Saya pernah nampak ada orang dengan mertua dia pun salam tak cium tangan. Ada.
Pasal ni bukan mak aku. Ni bukan bapak aku, bapak mentua. Jangan, pasal nanti dia punya tanah kau nak juga kan. Oh, salam cium tangan tak mau, tanah mau. Tak malu. Jangan gaduh-gaduh. Ni asal nak raya ya, balik bergaduh ha. Gaduh, jangan gaduh lah. Tuan-tuan tahun ni raya mana? Raya belah tuan-tuan ke raya belah orang rumah? Jangan gaduh lah, bincang elok-elok lah. Wasyawiruhum kan, berbincang cara baik. Tak apa sayang, tahun ni kita raya rumah mak abang dulu. Pasal ustaz bagi tahu dah, mesti taat pada mak. Kalau ustaz tak cakap, tak apa. Ni ustaz cakap kena ikut ha. Tahun ni kita raya rumah mak abang dulu. Tahun depan kita raya rumah mak mertua awak pula. Kan nampak harmoni lah. Jadi tuan-tuan jangan sampai zalim. Tu wanita. Yang keduanya, faham tak ni? Macam lambat Yang keduanya apa? Yang keduanya harta. Tuan-tuan, berapa ramai orang kerana harta. Kerana harta saja dia boleh hilang segala-galanya. Tu yang Allah sebut dalam Quran surah At-Takasur kan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Allah kata apa? Bermegah-megahan dalam kamu menyibukkan diri mencari takasur, memperbanyakkan harta sampai kamu masuk lubang kubur. Ayat ni kalau ikut ganah ayat ni. Pasal apa? Allah tak sebut yang lain-lain dah. Allah sebut kau sibuk sangat cari harta, kau masuk lubang kubur. Allah tak sebut kau sibuk cari harta, nanti bisnes tak menjadi, customer lari semua, kau bankrupt. Lambat. Kau sibuk cari harta, kau masuk kubur. Seolah-olah macam itulah Allah nak bagi tahu. Pasal ada orang memang sibuk. Tuan-tuan, mencari harta tak ada masalah. Siang-siang hari kerja, malam tak ada kerja apa, jual burger. Kan, buat side income, jual top up, karipak frozen. Apa lagi buat, jual, tak tahulah tuan-tuan apa pun. Tapi jangan sampai kita meninggalkan agama. Jangan sampai kita meninggalkan soal mendidik anak-anak. Jangan tuan-tuan, menyibuk cari harta. Ni ada orang sampai nak mati tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan, mungkin lagi banyak pengalaman lah. Kadang-kadang bila orang nak mati, lagi Allah akan tunjuk siapa dia masa di dunia dulu. Ada tuan-tuan, ada orang masa nak mati, nazak ni kadang-kadang mungkin 1 jam 2 jam lah. Orang nazak nak meninggal kan, naik nafas, turun nafas, kan kadang-kadang ada seram macam tu kan, sejam 2 jam. Tapi tuan-tuan, kita pernah jumpa ada orang sampai 2 hari nazak. 2 hari nazak. Maklum tu baca Yasin kat 40 kali lah. Jenguk tengok, oh tak mati lagi. Tak mati lagi. Dia duduk bajet 3 kali Yasin jalan lah. Pasal pengalaman hidup dia 3 kali Yasin pergi lah. Ni oh tak mati lagi. Lama. Ada orang macam tu kan, kesian sampai 2 hari. Seksa tuan-tuan tau. Ada setengah anak pun kadang dia ambil cuti sehari lah. Pasal dia bajet pak dia sehari ni tak lama kot. Tengok-tengok sampai 2 hari loh, tak mati. Esok kena kerja kan. Shift pagi. Aduh tak mati pun kan. Kesian orang macam ni ya. Tu tuan-tuan, orang nak mati kadang susah pasal apa? Pasal apa? Batu ulama sebut ada manusia kadang-kadang susah sangat nak mati. Roh dia bagaikan tersekat-sekat nak keluar daripada jasad dia. Apa sebab? Yang paling besar sekali adalah kerana dia masih lagi berhutang. Selagi mana dia ada hutang dengan sesama manusia yang belum dia langsai. Kalau mati pun mati, tapi dia nak mati tu memang payah, memang berat. Satu, hutang. TTN dah bayar dah. Tengah duk bayar tak apa. Nanti bila meninggal boleh bagi tahu malaikat. Bayar habis dah, tengah bayar tapi tak dah meninggal dah. Jadi saya minta anak saya tolong sambung. Bayar, jangan tak bayar. Ini ada orang hutang tak mau bayar nah. Jangan tuan-tuan, bab harta. Yang pertama, orang susah nak mati sebab apa? Tersangkut bab hutang. Yang keduanya adalah kerana dunia yang terlalu dia cinta terikut sampai ke hati. Ada orang macam ni tuan-tuan. Ada setengah orang dia sayangkan harta. Ada setengah orang dia sayangkan apa? Ada setengah orang dia tak sayang sangat duit. Dia sayang cucu. Ada. Duit tak sayang, cucu dia sayang sungguh. Tak, dulu masa anak dia garang sungguh. Datang ke cucu dia jadi lemah lah. Ni tuan-tuan kalau yang dah ada cucu rasa lah kot Kita dulu dengan anak-anak garang sungguh, dengan cucu jadi lemah
Saya ada kawan dia duduk KL. Dia pun duduk kawasan PPRT ya. Maknanya golongan yang sederhana sajalah pendapatannya. Dia cerita saya, dia kata, betul lah ustaz, saya dengan anak tegah sungguh. Dia punya misai pun misai air galak oh. Jenis garang oh. Tahu misai air galak kan berlipat oh. Tapi dengan cucu dia kalah. Kalah macam mana bang? Dia kata cucu saya, dia minta nak beli kereta kontrol. Kereta kontrol yang kita boleh duduk dalam kereta oh, tahu? Yang kita boleh duduk dalam kereta tu. Tak mahal, dia kata dalam 500 ha. 500. Awak dah orang sederhana. Cucu, habis tu saya tanya, abang beli lah. Dah dia nak juga. Beli sungguh. Cucu duit beri mu 500 bagi. Bagi. La ilaha illallah. Tu tuan-tuan, ada orang bak harta memang lemah. Memang lemah sungguh. Dia kata dia beli sungguh. Dia duduk dalam kereta, cucu dia kontrol. Zoom, pergi masjid. La ilaha illallah. 2 harta. Yang ketiganya takhta, jawatan. Ada manusia kerana jawatan dia boleh jadi zalim. Ada orang kerana pangkat dia boleh jadi zalim. Dia boleh jadi seseorang yang boleh menempah murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah baca kisah Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ada kitab ulama karang tentang Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar ni tuan-tuan tahulah kan, Umar ni satu orang manusia yang jalan yang dia akan jalan, syaitan tak akan ikut jalan tu. Tuan-tuan boleh bayang lah. Punya syaitan pun seram juga dengan dia. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dalam bab kepimpinan dia, memegang jawatan, hebat sungguh. Memang hebat. Di kalangan sahabat-sahabat sendiri takut nak jadi menteri kepada dia. Waktu Umar jadi khalifah, yang nak jadi menteri-menteri dia pun risau. Pasal apa? Sayyidina Umar ni dia punya jenis sistem dia. Nak jadi menteri dia suruh isytihar harta. Suruh isytihar dia punya harta. Bab integriti memang hebat sungguh. Hari isytihar harta, pegang jawatan, isytihar harta berapa banyak. Hari letak jawatan, isytihar lagi sekali, mau tengok. Kalau lebih daripada awal dulu, masuk baitul mal. Siapa nak? Siapa nak tuan? Lah kali memang susah di kalangan sahabat nak pegang jawatan. Tak nak, semua tak nak pasal susah. Lah kali memang Sayyidina Umar dia marah time tu. Memang dia marah sungguh di kalangan sahabat-sahabat. Sebab semua macam tak sudi nak pegang jawatan. Takut. Sayyidina Umar ni dia betul-betul telu sungguh. Patutlah kepimpinan dia mendapat rahmat di sisi Allah. Begitu juga kita. Kita ni tuan-tuan, dalam kita bekerja di jabatan penjara sekalipun, jangan ada berlaku di kalangan kita salah laku. Kerja biar jujur. Jangan ada pula yang duk berpakat dengan banduan, seluduk benda yang tak patut. Kerana kita buat macam tu, jawab depan Allah Ta'ala nanti. Itu yang dinamakan tanggungjawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Jenuh jawab kita tuan-tuan. Anak isteri kita, kerja kita, tanggungjawab pada diri kita, banyak sangat kita nak kena jawab depan Allah. Tambah kawan-kawan yang meniaga pula, lagilah. Dan saya selalu duk pesan, jujur dalam perniagaan. Kita kalau berniaga mesti jujur. Saya dulu dijemput ceramah dengan peniaga-peniaga bazar Ramadan. Ni tak lama nak bulan puasa ni, banyaklah kadang bazar ni kan, peniaga-peniaga bazar ni kena ceramah dulu kan, supaya jaga kebersihan. Lain pada kebersihan tu, kebersihan hati waktu berniaga. Kadang banyak menipu, banyak. Saya pun banyak kali terkena dah. Saya berapa kali terkena, tu yang geram kan. Saya dulu ingat lagi, dekat sekitar rumah saya tu ada pasar malam. Saya ni kadang-kadang turun pasar malam, suka beli buah. Sampai kat kedai seorang, saya tak pernah pergi kedai makcik tu beli buah, selalu beli kedai lain. Sekali-sekala nak ubahlah selera kan. Pergi kedai makcik tu dia nampak saya daripada jauh. Loh ustaz, biasa tengok dalam TV, ini depan mata, ya Allah. Dia buat teruja dia pula. Alhamdulillah. Makcik biasa, tengoklah ustaz nak beli buah ke? Lah, takkan repair basikal pula kan, mesti nak beli buah. Tak apa ustaz pilih. Ini makcik nak sedekah. Jadi saya pun, alhamdulillah, saya pun nak beli banyak. Tapi sebab dia nak sedekah, kita ambil yang syarat sajalah. Ambil banyak berapa lagi dia nak bagi lagi. Ambil syarat-syaratnya, ambil selesai.
Makcik tu kata, ni ustaz, dia bagi satu plastik hitam besar tuan-tuan kat saya. Nah ustaz, ni sedekah untuk ustaz. Ustaz kalau tak nak makan buat air. Tak nak makan buat air. Saya dalam hati tak nak makan buat air. Tak nak makan buat air. Tak apalah, dah plastik hitam. Tak tengoklah kita apa benda. Masuk dalam kereta pun duk fikir, tak nak makan buat air. Duk tengiang-ngiang makcik tu kata, tak nak makan buat air. Sampai ke rumah saya buka-buka tuan-tuan, la ilaha illallah. Nak buat air pun tak selera. Lebam-lebam, busuk. Memang tak elok dia bagi kat saya. Satu pun tak elok. Saya pun pelik lah makcik tu tengok kot ni. Live ni. Kalau ada Facebook tuan-tuan tahu tak, memang tak elok langsung. Saya termenung lah, ilaha illallah. Kenapa dia bagi kat saya? Tak, tadi kan dia minat kita. Why me? Kalau makcik tu boleh jawab, why not? Agaknya ustaz kan redha. Redha lah. Redha juga. Hei Allah. Memang buang lah. Minggu depannya saya pergi lagi. Makcik tu lagi, ustaz, tak nak dah. Janganlah menipu tuan-tuan. Saya pun tak tahu lah, nak kata dia tersilap pun, nak sangka baik pun, semuanya rosak celah-celah tu. Jangan menipu lah tuan-tuan. Bagi biar niaga, biar yang baik-baik, yang elok-elok kita jual pada orang. Zaman Nabi dulu kan ada orang yang buah elok-elok dia letak ke atas, yang busuk-busuk, yang rosak dia letak bawah. Bila orang beli, dia ambil yang bawah masuk dalam plastik. Yang berkilat-kilat dia tak ambil. Nabi sebut, man ghasyana falaisa minna. Sama macam orang meniaga madu. No? Kita geram sungguh lah. Tuan-tuan pernah beli madu? Pernah bermadu? Beli madu ni geram sungguh. Nak cari yang asli susah betul tuan-tuan. Mana yang asli ni susah betul. Adalah kawan saya kata, kalau nak tahu asli tak asli, dia kata letak atas piring, tuang, lepas tu kita goyang macam tu lama-lama dia bentuk macam sarang lebah. Wallahu alam lah, dia katalah ni banyak mazhab juga, khilaf juga ni. Itu asli lah dia kata. Atau kalau dalam botol bila buka dia ada gas. Boom. Dia ada gas. Gas pun orang boleh buh. Jadi mana nak cari yang asli? Ada kawan saya tu dia kata kalau nak cari yang asli, cari kat belah-belah Pahang. Yang tepi-tepi jalan orang asli jual tu kan. Kan ada orang asli jual tepi jalan. Tak juga. Pasal yang aslinya dia asli, hak tu belum tentu asli. Sarang entah mana-mana dia ambil, madu kat mana dia ambil kita pun tak tahu. Jangan menipu bang. Jangan menipu. Dulu sekali saya pernah tahu. Ni bulan puasa, bulan Ramadan. Saya tak tahulah tuan-tuan pernah kena ke tak. Ni nak bagi tahu jujur dalam berniaga. Kita dalam Jabatan Penjara Kajang ni ada buka bazar tak? Sesama kita ada buka tak? Ke beli kat luar je? Beli kat luar lah, tak ada berniaga dalam lah. Ada setengah-setengah tempat kalau dalam dia punya ni, dia jual sesama dia, tak apalah. Kita beli kuih Melaka tu, tahu kuih Melaka tu? Geram sungguh lah saya. Kuih Melaka bulat-bulat besar. Tapi dia punya Melaka jauh betul. Betul tuan-tuan, jauh sungguh dia punya Melaka. Kita punya gigit tak pecah-pecah lagi. Lama so, lihat je lebih. Dekat ujung-ujung baru pecah. Tapi sikit sangat. Nipu. La ilaha illallah. Tu kadang-kadang saya suka beli kuih-kuih kampung. Kuih kampung bagus. Sekali gigit, meleleh. La ilaha illallah. Jangan menipu lah tuan-tuan ya. Man ghasyana falaisa minna. Siapa menipu, dia bukan dari kalangan kami. Nabi tak mengaku umat. Samalah kita dalam pekerjaan pun. Isu kewangan, isu masa kita bekerja mesti integriti. Sebab semuanya itu dikira sebagai gaji. Itu yang pertama. Golongan yang pertama namanya ialah manusia yang alim tapi dia zalim. Yang keduanya ialah manusia yang jenis yang kedua, hidupnya soleh tapi ke neraka. Ini pun pelik. Hidupnya soleh, hidupnya baik, tapi hujung cerita dia ialah ke neraka. Jawapan dia, ini pelik tuan-tuan ni. Macam mana ni manusia ni? Kalau hidup dah soleh, patut matinya syurga. Belum tentu.
Tuan-tuan tahu, syurga neraka ini bukan abah kita punya tahu. Sebab itu kita jangan main senang-senang cakap kat orang. Ada manusia hidupnya soleh tapi matinya ke neraka. Tuan-tuan kalau rajin baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah cerita ada dua laki-laki Bani Israel, seorang ahli taat, seorang ahli maksiat. Seorang ni ahli taat, semayang, zikir, memang hidupnya soleh, memang orang baik. Seorang lagi ni ahli apa? Ahli muzik apa? Ahli maksiat. Ahli muzik yang betul tak apa. Ahli maksiat, hidup jahat. Satu hari ahli taat ni dia pergi jumpa ahli maksiat ni, tazkirah, nasihat, tazkirah malam Jumaat lah. Nak pergi nasihat, Syekh, bertaubatlah, insaflah, kembalilah ke jalan Allah. Kawan ahli maksiat ni bila kawan tu datang berceramah ke dia, tuan-tuan agak-agak dia dengar ke dia sound balik? Dia sound balik. Aku punya pasal lah, aku nak jahat ke, aku nak pergi neraka ke, aku nak jadi apa ke, suka hati aku lah. Kau jangan kacau aku punya amal lah. Oh, dia sound balik. Ahli ibadat tu cakap elok-elok, reply-nya macam tu, bengang lah. Dia bengang lah. Sebab itu kita dalam hidup, dalam duk nasihat orang, sabar. Tuan-tuan pernah nasihat orang, lepas tu dia sembuh kita balik? Pernah kita ajak dia semayang, jom, as-salatu khairum minal wasab. Dia kau tak payah nak sembang lah, baru hari ni nampak pakai kepiah kan? Pernah tak? Biasa kan? Jadi kita ni sabarlah, jangan sound balik, jangan marah balik lah, sabar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dalam buat berpesan-pesan benda yang benar, mesti apa? Allah kata sabr. Apa dia? Sabar. Kan? Tuan-tuan kadang-kadang mungkin duk nasihat dengan penghuni dalam tu, pernah tak dia sembuh balik kat kita? Kita duk nasihat dia kan, sekali dia sembuh kita balik, macam bagus sangat tuan. Alah tuan bersama, kita geram. Dia dah lah orang dalam kan. Kita ni yang ceramah malam ni hilang, tak ingat dah tuan-tuan. Bengang. Saya pun kadang sama tuan-tuan. Saya kadang ceramah macam-macam jenis orang. Tuan-tuan yang duduk depan saya ni, alhamdulillah semua soleh, tawaduk, waruk semua. Betul, nampak di dayung, nampak ada biru, ada hitam, ada koyak pun ada. Ini sujud kuat sungguh ni kan. Kadang-kadang tempat saya ceramah tuan-tuan, ada setengahnya tu tak dan habis ceramah, angkat tangan nak berbahas, nak berdebat dengan kita. Ada kadang tu dia tak berdebat, tapi dia tanya soalan, dia nak challenge kita, faham tak? Dia nak challenge, dia nak tunjuk yang dia pun tahu. Kita boleh baca lah tuan-tuan. Orang tanya soalan sebab nak jawapan, dengan orang tanya soalan nak tunjuk dia pun tahu juga. Itu ramai macam tu. Ustaz, apa hukum kalau kita sekian-sekian lah soalan, kita pun jawab, jawapan dia menurut ulama, ayat Quran, hadis. Dia pun betul Ustaz, tepat sekali. Hai, tadi bukan hang tanya aku apa? Dia pula kata betul, dah macam pencetus rumah lah pula, ada hakim pula kan. Ada macam tu. Ada juga kadang bukan di kalangan orang dewasa pun, ada di kalangan budak-budak main nak test kita. Ada. Ustaz, dalam banyak-banyak api apa yang tak panas? Kita buka soalan supaya tanya soalan yang membina lah. Tapi tuan-tuan, watawasau bil Ustaz, apa api yang tak panas? Saya cerita tajuk neraka. Tiba-tiba dia kata api apa tak panas. Saya pun api apa ya? Lambat bil api. Aku sabar je lah budak ni, nak pengenal kita. Bil api. Bagus. Aku dah api ni. Sambung cerita tadi balik. Jadi kawan yang ahli taat ni, dia punya panah.
Dia cakap elok-elok, kawan tu sembuh balik. Kau nak semayang, kau semayang lah. Kau jangan kacau aku punya hal lah. Orang hari ni kata apa? Kubur masing-masing. Lah kali dia tak boleh tahan, dia jawab balik. Dia kata apa? Engkau punya perangai jenis macam kau ni memang tak ada harapan ke syurga. Jenis macam kau ni memang tak ada harapan pergi syurga. Tuan-tuan tahu, ditakdirkan Allah dua-dua tu meninggal. Bukan lepas tu terus mati. Lepas pada tu, tak lama lepas tu, dua-dua meninggal. Dua-dua menghadap Allah. Allah tanya kepada ahli taat, "Hei, ni kerja duk hantar orang pergi syurga neraka, kau punya kerja ke? Engkau lagi tahu ke orang ni syurga, orang ni neraka? Kau tahu ke?" Speechless. Tahu speechless? Tak boleh cakap, diam dia. Allah perintahkan, engkau walau hidup dulu orangnya taat, masuk dalam neraka dengan kemurkaan aku. Dan engkau, siapa dia? Ahli maksiat, masuk ke dalam syurga dengan rahmat aku. Tuan-tuan tak pelik ah? Tak pelik ah? Pelik ah. Hidup dunia jahat, tapi Allah pergi ke syurga, tak pelik ah tuan-tuan? Itu yang saya kata, syurga itu bukan bapa kita punya, itu Allah yang punya. Tuan-tuan geram marah macam mana pun orang, jangan sampai keluar perkataan menghukum orang, ini neraka, ini syurga. Jangan. Doa masuk syurga, sudahlah. Oh takut tuan-tuan. Hidup soleh kot, tapi matinya ke neraka. Jangan sampai kita jadi macam tu tuan-tuan. Ramai orang di kalangan kita merasakan dia lebih baik, padahal sesama kita tak ada apa pun yang beza. Tak ada apa pun yang membezakan sesama kita. Kita sama sahaja, bezanya cuma amalan kita. Engkau dan juga aku saling perlukan. Sambung. Sejak bila tak hafal ni? Aduh, poyo lah pula. La ilaha illallah. Oh, baby shark dulu hafal lah. Kita sama saja tuan-tuan. Tak ada beza pun di antara kita tahu. Allahu Akbar. Allah ni maha adil. Saya dulu ceramah dekat penjara Seberang Perai. Seberang Perai ada kan? Seberang Perai. Di Seberang Perai dulu, ingat lagi saya cerita kisah satu orang laki-laki Bani Israel juga, yang dia ni bunuh 99 orang. Pernah dengar kot kisah ni kan? Ramai 99 orang. Ramai. Ini kalau kes polis ni saya tak tahu lah. Banyak sangat ni. Warren tangkap dah berapa dah ni kan? 99 orang dia bunuh tuan-tuan tahu. Ramai kan dia bunuh. Tapi terdetik dalam hati dia nak bertaubat. Nak bertaubat. Sekali dia pergi tanya dengan satu orang ahli ibadat. Pak Haji, saya ni dulu 99 orang saya bunuh. Sekarang nak bertaubat lah. Kembali ke pangkal jalan. Macam mana saya nak bertaubat? Pak Haji tu kata, oh ramai sangat. 99 orang tu ramai sangat. Kau memang tak ada harapan lah. Bekas pembunuh ni geram juga. Aku tanya elok-elok, kau pergi kaunseling kau pula. Dia pergi bunuh Pak Haji tu, genap 100. Padan. Aku tanya elok-elok, kau resau aku pula. Genap 100. Tapi biasa dia dah pergi bunuh genap 100 tu, Allah, aku pergi bunuh buat apa? Aduh, aku nak bertobat. Tapi Pak Cik ni banyak bunyi lah. Aku nak bertobat. Lain pula yang disuruh aku. Lah kali dia jumpa dengan seorang lagi, orang yang betul-betul alim dan soleh. Tadi itu ahli ibadat. Maknanya apa? Dia duk kuat semayang, kuat zikir. Barangkali ilmu tak bertambah. Ilmu apa? Ilmu hikmah bercakap dengan orang. Cara nak nasihatkan orang, dia tak belajar. Ini dia jumpa orang yang betul-betul soleh dan alim. Tuan Syekh, saya nak bertaubat. Saya dah bunuh 99 orang. 100 baru tadi. Jadi saya nak bertaubat. Macam mana saya nak bertaubat? Zaman tu Fazilah Kamsah tak ada lagi. Jadi inilah saya nak jumpa. Macam mana saya nak bertaubat ni? Jadi Tok Syekh tu kata, kamu ni dari mana? Dia ceritalah, oh itu semua kampung sana orang jahat-jahat. Kamu pergilah satu kampung.
Kampung itu semua orangnya orang baik-baik, pergi ke sana, bertaubat, jadi orang baik sekali dengan orang sana. Dia pun on the way ni nak pergi, dia meninggal, mati. Masa dia mati kan turun dua malaikat, malaikat azab, malaikat rahmat. Dia ceritanya sama, kita nanti pun sama, bila kita mati pun turun dua-dua malaikat ni juga. Malaikat rahmat, malaikat azab. Malaikat azab kata, dia ni jahat, mana ada satu benda baik dia buat. Malaikat rahmat kata, kau tak nampak ke dia nak pergi tempat baik, dia nak pergi bertaubat. Kan khilaf. Tengok malaikat pun khilaf. Marilah malaikat yang ketiga jadi berupa manusia, ukur jarak di antara dia dengan kampung yang dia nak berubah tu dengan sebelum ni. Rupanya jarak dah dekat. Jarak dah dekat. Cenderung hati dia nak jadi baik. Oleh kerana itu Allah masukkan dia ke dalam syurga. Saya nak tanya tuan-tuan lah, apa amal baik yang dia dah buat? Dia semayang tak? Tak. Bayar zakat? Tak. Dengar ceramah? Sikit ya tadi. Tuan-tuan lagi lama. Dia dengar sekejap tu, sedekah apa tak, wakaf apa tak buat. Tapi nak bagi taunya, Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nak masukkan kita dalam syurga, bukan semata-mata kerana amal, tapi kerana redha. Sebab tu tiap-tiap kali bila kita semayang sunat tarawih, ada kalanya imam akan baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ulama bahas pasal apa minta ridha dulu baru jannah. Jannah tu apa? Syurga. Pasal apa minta ridha kawal jannah? Kenapa tak jannah tawar ridha? Pasal apa ridha dulu baru jannah? Sebab hanya orang yang mendapat ridha Allah saja yang akan mendapat syurga Allah. Allah tuan-tuan. Maknanya kita ini selama ni hidup masuk ke syurga bukan semata-mata kerana amal. Allah ni dia adil. Kalau masuk syurga semata-mata kerana amal, tuan-tuan rasa tuan-tuan layak tak? Layak tak? Belum tentu layak tau. Paling layak siapa? Orang Mekah. Orang Mekah, Madinah, itulah orang paling cepat masuk syurga kalau kerana amal. Betul tak? Betul tak? Pahala banyak kot, berguni-guni pahala tu. Oh banyak tuan-tuan. Semayang di Masjidil Haram 100,000 pahala satu semayang. Kalau semayang jemaah kali 27, 5 waktu sehari kali 5, seminggu 8 hari ke apa, kali 8, seumur hidup duduk di sana. Rumah belakang Kaabah. Dia nak bertobat sekejap je. Kita nak pergi Mekah punya payah. Ada orang pergi Mekah balik hari. Ada tak? Ada. Orang pergi Mekah balik hari, ramai. Pagi tu kita hantar dia kat KLIA, petang balik lah. Balik lah, cepat lah. Ni ejen yang tipu lah ni. Travel tipu, balik hari. Dia tawaf juga, tawaf keliling airport. Tawaf sa'i, pergi beli kurma kat Maidin, buat balik. Aduh, susahnya. Saya tengok kan, kalau macam di Mekah, Madinah, yang senang betul nak buat pahala siapa? Cleaner. Cleaner paling senang. Itu semua geng-geng Bin Laden semua tu, itu senang tu buat pahala. Tuan-tuan, kalau yang dah pernah pergi umrah, kita kan nak masuk dekat, nak berdoa dekat multazam. Nak berdoa multazam bukan senang, berebut orang satu dunia tu. Ni tambah ni Rajab, Syakban, Ramadan, padat. Nak berdoa masuk multazam bukan senang. Bukan senang. Tapi ni geng-geng penjara ni sadar-sadar boleh lah kot, bergasak-gasak sikit kan. Tapi bukan senang lah. Sekali cleaner tu datang, ya haji, hush, haji. Dia halau kita semua keluar sebab dia nak mop. Kita pun nak sampai dah, dia halau kita keluar. Dia pun hush, dia pun cuci, dia sandar sekejap, Allahu Akbar. Senang banyak. Kalau macam ni aku nak apply jadi cleaner. Senang. Saya ingat hari-hari ikut dia buat. Berapa banyak doa dia makbul.
Betul tak? Nak kucuk Hajarul Aswad senang tak? Bukan senang. Tapi paling senang siapa? Tu, polis. Kan dekat Hajarul Aswad kan dia ada polis dia. Dan polis tu dia akan jaga tu, dia akan jaga. Dia akan jaga. Siapa jangan duk ni sangatlah. Dia senang dia boleh halau semua. Haji, khush. Dia boleh 10 kali dia boleh kucuk. Senangnya kau nak kucuk. Kalau kerana amal, dia orang lah senang masuk syurga. Kesian kita. Ada orang sampai mati tak dapat pergi Mekah. Tak ada harapan ke syurga ke? Belum tentu. Tapi yang namanya redha Allah ni apa dia? Allah tengok kita dengan pandangan kasih sayang. Allah tengok tuan-tuan. Badan tak besar mana. Banyak penyakit pula tu. Tapi rajin solat sunat. Rajin bangun malam. Sakit lutut, tapi rajin melangkahkan kaki datang ke masjid. Duit tak banyak, tapi suka bersedekah. Walau umurnya tak panjang, tapi selama umur yang dia ada, dia berkhidmat untuk masyarakat, untuk ummah. Kita nak Allah pandang kita pandangan rahmat. Walau tak pernah ke umrah sekalipun, okeylah. Ni kadang-kadang ya Allah, saya nak pesan lah, yang tuan-tuan yang dah pernah pergi haji, umrah okeylah. Ni kalau yang first timer ni, kalau ada rezeki pergi umrah tahun ni, kalau dapat pergi pun jangan berebut sangat lah. Berebut sampai menyakitkan orang, jangan. Ada kes kan, makcik tu dia punya nak berebut kucuk Hajarul Aswad. Dia punya nak kucuk. Makcik kan umur terbatas lah, sakit lutut, sakit sana sini, tapi dia nak juga. Bukan senang, lepas ni aku mati dah kot rasa, tapi nak juga kucuk. Sampai dia dapat kucuk lah. Balik di hotel, orang tanya makcik, macam mana boleh dapat kucuk ni? Makcik siku semua orang. Bagi, kira apa boleh mah? Aku nak kucuk, aku datang bukan senang. Aku bagi orang tumbuk habis. La ilaha illallah. Nak buat benda baik tapi tumbuk orang buat apa? Sungguh tuan-tuan, kita orang Malaysia ni, tuan-tuan nanti pergi tahulah. Kita Indonesia, kita ni orang rendang. Nak banding Afrika, Sudan. Itu tinggi-tinggi tau tuan-tuan tau. Sekali dia angkat tangan bismillah, ya Allahu Akbar ni. Kita muka dia kat sini. Muka kita kat dia ni. Allahu Akbar. Ada hak jenis tak buang apa dengan. Kita memang pening tu. Tapi makcik dia tu kita pesan makcik jangan habis macam tu. Dah susah nak dapat ustaz. Makcik siku semua orang. Habis tu makcik bila dah dapat kucuk, apa perasaan? Sonok rasa. Rupanya Hajarul Aswad ni lembut ni akan keras sangat. Makcik tu kan batu makcik. Tak tahu dia lembut, dia basah-basah sikit tu. Rupa dia kucuk negro. Salah orang ni kucuk lah. La ilaha illallah. Makcik ni pun masalah kat ni kan. Jangan cari pasal nah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Hidup soleh tapi ke neraka ada juga tuan-tuan ya. Kan? Sebab itu akak-akak di belakang sana, mari kita sama-sama jaga mulut, jaga lidah, jaga bicara kita. Jangan sampai kerana lidah, orang panggil apa dulu, orang panggil apa? Kerana mulut, badan apa? Bukan, sebelum tu santan apa santan? Kerana pulut santan binasa. Kerana mulut pulut pun habis. Mulut habis binasa semua. Ada dulu seorang perempuan, seorang makcik hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makcik ni ibadahnya kuat semayang, ibadahnya kuat, puasa sunat, tabah ni Rejab ni, sunat, puasa sunat. Sampai sahabat-sahabat Nabi kata, ini memang syurga punya orang ni, hebat sungguh. Semua bagi tahu dengan Nabi, ya Rasulullah, kami nampak ada seorang perempuan ni kuat sungguh ibadat dia. Tuan-tuan tahu Nabi kata apa? Hiya finnar. Perempuan yang kamu tengok kuat beribadat tu tempatnya di neraka. Tak terkejut tuan-tuan kalau kita jadi sahabat Nabi. Sebab apa Nabi cakap lagu tu? Sebab kata Nabi, sungguh pun dia banyak amal yang kamu tengok, tetapi semua amal dia rosak kerana lidah dia yang suka menyakitkan hati jiran.
Allah. Kita ingat dalam hidup ni amal soleh kita dah banyak. Ya, bagus, amal dah banyak, okey. Tapi kalau terselit dalam amal soleh kita tu menyakitkan hati kawan, menyakitkan hati jiran, hanya kerana itu rosak habis semua pahala amal kita. Kan? Jiran, sama ada jiran rumah ke, jiran di tempat kerja ke, tuan-tuan jaga ni, jangan sampai menyakitkan hati jiran. Saya pernah jumpa ada satu pejabat tu, dia cerita, staff tu dia cerita, dia kata, saya ni ustaz dengan meja sebelah 4 tahun tak sembang. 4 tahun tak sembang tau. Saya kata tak apalah, jangan sembang dengan meja buat apa. Tak lah, dengan orang dia lah. 4 tahun tak sembang, dia kata. Saya tak boleh bayang lah. Macam mana kita kerja dengan suasana tak sembang dengan orang 4 tahun, dia kata. Mungkin ada benda lah yang dia duk geram dengan kawan tu. Tuan-tuan jangan main-main tau. Memutuskan silaturahim adalah salah satu sebab kita tak layak ke syurga. Jangan hanya kerana tu tuan-tuan. Bermaafan sesama kita. Tuan-tuan ikut saya. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Okey. Angkat. Okey. Salam kawan sebelah. Okey. Katakan dia, wahai sahabatku. Cakap lagi sekali. Wahai sahabatku, maafkanlah aku. Aku banyak dosa dengan kamu. Moga Allah ampunkan kita. Amin ya rabbal alamin. Allah. Tuan-tuan masa salam tu nak termuntah pun ada. Saya tahu tapi cuba paksa diri. Kadang sampai bila tuan tu latih. No, insya-Allah. No. Sebab ada manusia walau hidupnya soleh tapi dia menjadi orang yang ke neraka. Yang ketiga, manusia yang pelik yang saya nak ceritakan malam ini, yang ketiganya ialah dia jahat tapi hidupnya senang. Pelik tak? Patut jahat hidup susah. Kita yang semayang siang malam ni tak berapa nak senang nampak ni kan. Patut yang jahat-jahat itulah hidup susah, tapi dia jahat tapi senang. Pernah jumpa orang macam ni? Banyak ke? Macam banyak kan? Tuan-tuan, benda ini Allah cerita dalam Quran, surah Al-An'am ayat 44. Surah Al-An'am ayat 44. Allah cerita pada dalam ayat tu, Allah bagi tahu orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dalam kerja dia menipu, dalam perniagaan dia menipu. Kalau dia pegang jawatan, dia pecah amanah, salah laku. Allah Ta'ala sebut apa? Orang-orang macam ni Allah akan apa? Bukakan pintu-pintu kemewahan. Itu sebab saya bagi tahu ayat supaya tuan-tuan boleh cek balik. Takut tuan-tuan, yo kau ustaz ni Allah kata lagu tu. Cek balik lah. Allah kata apa? Aku akan buka pintu-pintu kemewahan untuk dia. Aku buka pintu kemewahan banyak. Abwab, pintu-pintu banyak. Sampai Allah kata, hatta idza farihu bima utu, sampai dia gembira dengan apa yang dia buat. Tengok, aku tak semayang pun kaya, aku jahat pun banyak follower. Kau tengok aku punya Instagram ratus ribu, engkau ada. Dia rasa dengan itu dia hidup dia senang. Allah kata apa? Sampai dia seronok. Dan di hujung ayat Allah kata, kami akan cabut apa yang dia ada itu sampai dia terduduk dan dia jatuh pada waktu itu mublisun, dia menyesal. Nak bagi tahunya tuan-tuan apa? Mudah faham lah kan? Allah kalau dia bagi seseorang yang hidupnya ingkar, makin naik dalam hidup, sebenarnya apa tu? Sebenarnya apa? Walau dia jahat tapi dia makin naik dalam hidup, sebenarnya Allah sedang meninggikan tempat dia jatuh. Faham tak? Allah sedang tinggikan tempat dia jatuh. Kita dalam hidup kadang-kadang ada juga dosa kita buat, naik juga, jatuh pun tak sangatlah. Allah uji juga. Adalah ujian-ujian kita ni.
Tapi ada orang dia jahat-jahat sangat, Allah tinggikan dia, tinggi supaya nanti senang nak dihempas. Allahu Akbar. Doa pada Allah, kita ni jadi orang yang jujur dalam hidup, jangan menipu, taat pada Allah, ingat pesan mak ayah dalam kerja, ingat tu tuan-tuan. Rezeki kita dapat nak suap ke mulut anak isteri keluarga kita yang halalan tayyibah, yang baik-baik, ingat tu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan pula janganlah duk tunggu bila hari dia nak jatuh. Ni setengah orang dia duk stalker, dia duk tunggu bila hari orang tu nak jatuh. Sampai harinya dia akan jatuh. Surah Al-An'am ayat 44. Sampai harinya dia akan jatuh. Tak jatuh lagi. Tengok lagi, tak jatuh lagi. Tuan-tuan dah tak ada kerja ke apa? Biarlah Allah yang uruskan dia tu. Tuan-tuan pun kenal, tuan-tuan pun tahu, saya pun kenal, saya pun tahu. Ada manusia memang macam tu. Dia memang tak sedar diri, tuan-tuan tahu. Allah bagi umur lagi, kalau nak bertaubat, tak bertaubat juga. Kau tahu tak orang yang dah seumur dengan kau dah lama mati? Kau lagi Allah bagi panjang lagi, kau tak taubat lagi. Kenapa bang? Kenapa? Why? What is the because? Kau nak tunggu apa lagi? Ini syaitan punya kerja lah. Syaitan ni power betul lah. Syaitan ni satu benda, dia bisikkan kita apa tau? Dia bisikkan apa? Kematian engkau masih jauh. Tu je pun. Ramai orang kan tuan-tuan tengok kan, ataupun yang duduk dalam tu, tuan-tuan pernah jumpa tak? Yang keluar masuk. Kita kadang siap pesan dengan dia dah. Tuan-tuan bahasakan dengan orang dalam tu apa? Cikgu ke apa? Ada setengah tempat dia bahasakan cikgu ke apa kan? Kalau yang warden biasa cakap kan, tak mau tengok dah tahu muka, jangan masuk sini lagi dah. Masuk lagi kan? Pasal apa jadi macam tu? Salah satunya syaitan membisikkan kematian engkau masih jauh. Takkanlah mati badan sadar-sadar sehat macam ni, siang malam makan vitamin, takkan mati. Yang mati itu malas naman, yang mati itu makan tak sehat semua, itu yang mati. Engkau takkan mati, jam lambat lagi ni, umur panjang. Belum tahu. Itu yang ramai yang bergelumang dengan benda jahat. Takutlah ya Allah tuan-tuan. Itu. Yang keempat, manusia yang pelik tapi benar wujud atas dunia ini. Yang keempatnya ialah manusia yang soleh hidup dia tapi mendapat musibah dari Allah. Ni banyaklah. Ni pun banyak. Silat-silat tuan-tuan yang ada dalam majlis ni pun mungkin ada yang macam tu. Hidupnya soleh, buat ketaatan, tapi diuji dengan Allah. Ada sekecil-kecil ujian pun, mari datang semayang, siap dengar ceramah lagi, turun masjid, selipar hilang. Ya Allah, ya Allah, panjangkanlah umur orang yang mengambil seliparku ya Allah, supaya aku dapat jumpa dengan dia dan aku bubuh dia cukup-cukup ya Allah. Itu memang tak betul. Awal tu macam soleh dah, hujung doa macam tak betul. Aduh, selipar saya warna brown kat luar. Pasal hilang sebelum ni, tak larat beli Yang saya geram ada sekali tu, saya beli selipar, bukan selipar, kasut. Bukan saya beli, ada orang hadiah lah. 200. Tak mahal pun, 200 Hilang. Hilang pula sebelah. Tuan-tuan geram tak? Geram nak? Macam hilang 100 tu. Tinggal sebelah. Saya ingat lagi, pakcik masjid tu siap cakap lagi, pasal apa Ustaz? Lama termenung, kasut hilang. Ambil lah yang sebelah lagi tu. Dia suruh ambil selipar jamban satu, campur dengan kasut saya. Apa punya cadangan. InsyaAllah betul lah. Tapi tak apalah, itulah paling kecil ujian kita pun. Nak banding dengan ujian Nabi-Nabi Allah dulu lagi teruk, lagi dahsyat. Betul tak? Allah bagi ujian sebab dia nak naikkan darjat kita, nak menambahkan pahala kita. Itu je pun. Tuan-tuan diuji, sabar, dapat pahala. Tapi tuan-tuan diuji, maki, tak dapat apa. Kan? Keluar-keluar, selipar hilang. Biasa tuan-tuan sebut apa? Celaka. Biasa celaka lah. Tapi lepas dengar ceramah malam ni,
Alhamdulillah. Syaitan mana yang ambil? Alhamdulillah. Dia ada geram tu dua ada. Tak hilang. Tak hilang. Syaitan mana ambil? Pasal lepas dengar ceramah, dia syaitan lah jadi. Ada cerita tapi tak apalah, panjang dah ni. Saya nak bagi satu doa lah. Doa ni kalau tuan-tuan nak rakam pun boleh, nak tulis pun boleh. Nak rakam pun ala wasalan lah, silakan. Doa ini saya cadangkan tuan-tuan amalkan tiap kali bila tuan-tuan diuji Allah. Ujian, apa bentuk ujian lah, apa-apa ujian, tuan-tuan doa ujian. Doa ini adalah khasiat dia, fadilat, kelebihan dia apa? Allah akan bagi pahala. Dah lah kena uji, Allah bagi pahala pula. Ya, senang dapat pahala, Allah bagi pahala. Yang kedua, Allah gantikan dengan yang hilang tu. Allah ganti balik dengan yang lebih baik. Okey, saya bacakan doa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan kita baca sama-sama kot, boleh? Saya baca, tuan-tuan ulang balik Bismillahirrahmanirrahim. Allah silap. Saya nak baca Allahumma barik lana tau. Silap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, ustaz doa tu kami pun tahu. Nanti tu intro dia, intro. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Lagi sekali, inna lillah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Amin ya rabbal alamin. Apa maksudnya? Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahamlah? Sesungguhnya daripada Allah kami datang, pada Allah akan dikembalikan semua. Okey. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepada kami di sebalik musibah yang Engkau timpakan kepada kami. Kan? Dan gantikanlah dengan apa yang hilang daripada kami. Contoh, anak meninggal. Kan? Allah ambil anak kita. Atau akak-akak belakang sana, suami meninggal. Doa pada Allah agar Allah biasa minta ganti tak? Ke yang tu lah sampai sudah. Biasa orang perempuan dia tak menikah lain dah, kebanyakan je lah. Tuan-tuan biasa macam mana? Dalam planning tu macam mana? Nampak dia pun macam tak lama tu hidup tu, duk marah ngat siang malam kan. Nampak ada ganti tak? Tak ada. Setia ustaz. Kita orang setia. Itu bahasa poyo lah kan. Ya Allah, gantikanlah dengan yang lebih baik daripada yang hilang dari kami. Itu kan doa tu dibacakan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ni suaminya nama Abu Salamah. Suami dia meninggal, dia sedih. Dengan berkat doa yang dia baca tu, Allah gantikan dengan suami baru. Siapa suami baru dia? Siapa tahu? Siapa suami baru dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami dia pun orang yang bagus, tapi bila berkat doa tu Allah ganti terlebihlah bagus. Nabi kan, suami Nabi tu. Tu kan. Jadi akak-akak mungkin belakang sana, mungkin suami meninggal. Suami mungkin pangkat biasa-biasalah. Kan? Doa pada Allah. Mungkin dapat pengarah ke mana tahu. Pengarah ke jawatan lagi tinggi kan man. Dia punya paku lagi banyak kan, paku payung semua, paku banyak memang dia punya calit banyak sepapan tu aku tak minta pun tapi doa sikit-sikit ya malam tu berkat doa dapat kan. Alhamdulillah lah. Nah itu doa lah tuan-tuan boleh balik amal insya-Allah ya. Saya pun ada bawa malam ni ada CD tu saya buat. CD tu tajuk dia Jampi Bahagia. Pasal orang kadang jumpa ustaz ni, ustaz tolong jampi anak saya ustaz, tolong jampi sikit. Tu jampi tu doa lah. CD doa ada di luar sana, siapa berminat nanti boleh dapatkan lah. Doa yang saya baca tadi tu salah satu yang ada dalam CD tu. Siapa berminat nanti habis ceramah boleh dapat di luar sana lah. Okey, yang keempat apa? Yang kelima, yang terakhir sekali. Yang terakhir ya.
Yang kelima, manusia yang pelik tapi dia benar hidup atas dunia ini. Siapa dia orang dia? Iaitu manusia yang hidup dia penuh dengan keaiban. Hidup dia banyak kekurangan, tapi dia sibuk mencari aib orang. Pernah jumpa orang macam ni? Ada tuan-tuan. Dia tu sendiri banyak kekurangan, tapi dia sibuk duk mengutuk orang. Ada? Ada. Kan? Sebab itu kita dalam hidup jangan jadi orang yang macam ni. Orang yang tidak sedar diri, tak sedar bahawa dia tu banyak kekurangan. Ulama banyak mengajar kita. Kita dalam hidup kalau nak kenal kekurangan, aib diri sendiri macam mana? Cara paling mudah sekali adalah dengan bertanyakan kepada sahabat baik. Tuan-tuan ada kawan baik, ada best friend, tanya dengan dia. Dia kawan baik ni dia jarang tegur. Tapi kalau sekali dia tegur, maknanya benda tu dia dah lama tengok. Tunggu hari nak cakap. Dia best friend banyak macam tu, dia jarang tegur. Musuh memang selalu duk hentam. Kawan baik dia jarang tegur, tapi kalau sekali dia tegur, maknanya benda tu dia dah lama tengok. Tunggu hari nak cakap. Bila aku nak cakap dengan dia tak? Kan? Lah sekali tak boleh dah sampai ke muncak lah, kena bagi tahu tak boleh tahan kena bagi tahu pasal dah makin teruk dah ni. Mat, minta maaf kita kawan dah lama, demi nak menjaga nama baik engkau apa dia cakap aku segan nak cakap, tapi kena terus terang je cakap. Susah kan, nanti kau terus tak cakap je cakap. Kau punya bulu hidung lah keluar lah. Maknanya dah 5 tahun berkawan, bulu hidung duk terjuntai keluar, duk tengok bulu hidung keluar. Kawan tu buat alah, yang tu dia tolak masuk balik. Ada orang macam tu. Aduh. Kadang-kadang aib kawan ni kita segan nak tegur, tapi sekali dia tegur, maknanya dia dah lama tengok. Kan ada kawan-kawan, tuan-tuan pernah jumpa tak? Kawan jenis makan berbunyi, pernah jumpa? Makan bunyi. Ada. Makan tak tutup mulut ni, makan. Kita pun jadi segan. Kadang makan semeja dengan dia, nak tegur pun pasal dia belanja. Tegur lebih kurang lagi aku pula belanja. Macam mana nak buat? Saya pernah tuan-tuan, saya pernah. Saya duduk dalam, nak cerita atau tak apalah aku panjang pula jadinya Tapi dah lalang sebut Ada sekali tu saya makan semeja lah dengan semeja apa, sedulang. Sedulang masa tu makan makanan kita kata apa, nak membudayakan sunnah makan dalam dulang. Kita duduk luar dulang lah, makanan tu dalam tu. Tapi masa tengah duk makan tu, Pak Haji ni orang masjid. Ya Allah, dia makan tuan-tuan, bunyi ngeserbannya semua. Dia punya penampilan elok lah, tapi dia punya makan bunyi. Saya perasan kawan dia 2-3 orang macam duk tengok macam duk. Saya perasan. Tapi kita orang luar kan, saya penceramah takkan nak. Itu daripada kecil ni tegur lah kan. Dia dah lah makan bunyi tak. Lepas tu bila dia cap-cap, dia sembang. Dia bersembang pula, sibuk nak menyembang. Ustaz depan ni ceramah mana dah apa. Lepas tu nasi dia sembuh. Keluar. Tuan-tuan, nasi dia sembuh. Kita kan makanan dulang, memang nasi engkau nasi aku Jadi bila terbang nasi dia masuk dalam nasi kita. Nasi aku masuk. Dah kita tadi masa dengar dia dah tak selera lah. Dia terbang masuk pula. Kita dah lapar. Allah. Dah dia punya warna pun lain. Warna dia dah masuk proses dah. Jadi saya pun la ilaha illallah. Macam mana nak buat ni? Siap dia boleh tanya, ustaz macam tak selera. Lagi mau tanya. Aduh, ya Allah. Tegur menegur lah sesama kita kan. Ada kekurangan di sana sini. Setiap orang ada kekurangan, tolonglah tegur. Saya pun banyak kurang. Kawan-kawan saya, ustaz-ustaz rajin telefon, kadang betulkan saya. Hadis salah baca, ayat salah baca, fakta yang kurang tepat, banyak telefon saya bagi tahu. Terima kasih banyak. Tuan-tuan pun dalam bekerja, ringankan hati, minta pandangan dan nasihat daripada kawan-kawan. InsyaAllah hidupmu bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih tuan-tuan. Saya kira cukup setakat ini saja dahulu. Namun minta maaf sekadar penutup daripada saya. Saya akan tanya tuan-tuan soalan. Siapa jawab betul, saya nak bagi hadiah.
Jarang orang buat macam ni tuan-tuan ya. Saja nak ambil pahala sikit malam ni. Ringkas ya. Saya tanya tuan-tuan soalan, siapa nak jawab angkat tangan. Jawapan betul kita bagi hadiah. Hadiah ada di luar sana ya. Okey, soalan pertama, standby ya. Nota semua simpan, tutup. Oh, dia tengok nota tak je. Tutup. Okey. Muslimat pun boleh, muslimin boleh. Mana yang mata saya nampak lah ya. Soalan yang pertama. Sila sebutkan 3 daripada jenis-jenis manusia yang saya sebutkan tadi. Semua 5. Tuan-tuan sebut 3 saja. Silakan. 3 je tuan-tuan. Hadiah menarik menanti anda. Cepat. Ada 3 je tuan-tuan. 3. 5. Tuan-tuan sebut 3 pun cukup lah. Sila Syekh. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama alim tapi zalim. Yang kedua zalim tapi alim. Terbalik pula. Apa? Soleh tapi ke neraka. Yang ketiga dia pun ada aib tapi duk sibuk cari aib orang. Tahniah. Sebab tuan nanti akan mendapat hadiah berupa wildan susu kambing. Ada di luar sana ya. Dan selamat menyusu insya-Allah. Soalan kedua ni ni payah sikit. Ramai tempat tak sempurna jawapan dia. Sila sebutkan nama penuh penceramah malam ini. Cepat pergi tengok banner. Start motor tengok banner. Kak belakang. Ya kak. InsyaAllah saya dengar kot. Nampak mulut tu saya boleh nampak tu dah jauh. Okey kak sila. Muslimat kak. Tudung Siti Khadijah tu lah. Ya. Muhammad Fatah. Amin agak-agak lah. Ini nak susu kebau ke apa ni? Muhammad Ilyas bin Ismail. Okey, tahniah. Jadi akak pun samalah ya. Dapat susu kambing juga di luar sana ya. Dan selamat menyusulah ya, insya-Allah. Terima kasih banyak tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang sentiasa insaf akan kekurangan dan kelemahan diri kami. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami syurga-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kami kematian yang mulia, husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam amal yang soleh, matikanlah kami dalam keimanan. Ya Allah, sempena hari penjara yang ke-228, jadikanlah warga penjara Kajang ini di kalangan kaki tangan yang bertakwa kepadamu ya Allah, dan senantiasa bekerja dengan bersungguh-sungguh, penuh dedikasi dan penuh integriti, dan senantiasa meletakkan redha Allah dalam hati mereka ya Allah. Ya Allah, kurniakan hidayah dan petunjuk-Mu kepada para penghuni-penghuni yang ada di dalam sana. Semoga mereka juga akan mendapat petunjuk daripada-Mu ya Allah. Tunjukkanlah mereka jalan yang benar agar mereka kembali ke pakar jalan dan kembali menjadi orang yang mulia. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah. Kurniakan kami anak-anak yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah. Kurniakan kami anak-anak yang akan mendoakan sewaktu kami di alam barzah nanti ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak tuan-tuan. Sekadar makluman, kalau siapa yang berminat nak dapatkan CD ataupun buku saya ni pun ada. Ni buku karangan saya, ada di luar sana ya. Selepas selesai majlis, tuan-tuan boleh dapatkanlah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.